الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menikmati kehidupan ini dalam keadaan kita masih lagi beragama Islam. InsyaAllah pada hari ini anak-anak bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Tajuk kita pada hari ini iaitu Rukun Islam. Anak-anak sudah bersedia untuk belajar hari ini? Jom kita belajar. Baiklah anak-anak, jika sebelum ini kita telah pun belajar berkenaan dengan tema Iman Peganganku, yang mana kita telah pun mengetahui tentang rukun-rukun iman. Dan pada kali ini tema kita ialah Islam Cara Hidupku. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang rukun Islam pula. Anak-anak yang Ustaz kasihi sekalian, kita sebenarnya wajib bersyukur kerana kita telah pun dilahirkan dalam keadaan kita sudah pun beragama Islam. Ibu dan ayah kita beragama Islam, adik-beradik kita sudah beragama Islam, datuk dan nenek kita juga sudah beragama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Maka tidak ada agama yang diredai oleh Allah selain daripada Islam. Seperti contoh, agama Buddha, Allah tidak meredai agama ini. Begitu juga dengan agama Kristian, Allah SWT juga tidak meredai agama ini. Agama yang diredai oleh Allah SWT hanyalah Islam. Oleh itu, kita wajib beriman dengan rukun Islam. Apa dia rukun Islam? Rukun Islam ialah asas penting kepada agama kita. Setiap daripada kita wajib beramal dengan rukun Islam. Jadi, rukun Islam ini ada 5 perkara. Ada berapa perkara anak-anak? Ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Cuba ulang semula. Apa dia rukun Islam yang pertama? Mengucap 2 kalimah syahadah. Apa itu 2 kalimah syahadah? Mari baca bersama-sama dengan Ustaz. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mari kita ulang semula 2 kalimah syahadah ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Anak-anak, dua kalimah syahadah ini merupakan perkara pokok bagi seseorang yang ingin masuk Islam. Jadi, anak-anak wajib menghafal dan mengingat dua kalimah syahadah ini. Baiklah, kita pergi kepada rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan solat 5 waktu. Jadi, sebagai seorang Islam, kita wajib mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Ini adalah 5 waktu solat yang wajib kita dirikan sehari semalam sebagai seorang Islam. Baik, kita teruskan kepada rukun Islam yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, berpuasa di bulan Ramadan juga wajib ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Jadi, berpuasa selain pada bulan Ramadan tidak wajib. Hanya berpuasa pada bulan Ramadan sahaja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan. Seterusnya, rukun Islam yang keempat, iaitu mengeluarkan zakat. Bagi seseorang Islam, mereka wajib mengeluarkan zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Zakat fitrah boleh kita keluarkan pada sepanjang bulan Ramadan, manakala zakat harta kita boleh keluarkan apabila cukup syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita pergi pula kepada rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan haji ke Baitullah sekiranya mampu. Yang dimaksudkan dengan menunaikan haji ke Baitullah ialah seseorang Muslim wajib menunaikan haji ke Mekah sekiranya cukup hartanya, sekiranya selamat dirinya untuk pergi ke Mekah. Jadi sekarang anak-anak sudah pun mengetahui tentang rukun-rukun Islam. Baiklah, sekarang cuba anak-anak buka tapak tangan masing-masing. Mari kita ulang rukun Islam, bermula dengan ibu jari dan berakhir dengan jari kelingking. Baik, rukun Islam yang pertama iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Jadi, selepas ini nanti, cuba anak-anak buat sendiri tanpa melihat kepada buku. Baiklah anak-anak, barangkali ada yang tertanya-tanya, kenapa pentingnya kita mengetahui rukun Islam ini? Baiklah, mari kita lihat kepentingan rukun Islam dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Yang pertama,
menyembah hanya kepada Allah. Sebagai seorang Islam, kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Sebagai contoh, kita ingin menyembah patung berhala, maka hukumnya haram. Yang kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Sebagai seorang Islam juga, kita wajib mentaati segala perintah Allah dan Rasul, dan kita wajib menjauhkan diri kita daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepentingan rukun Islam yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Sebagai seorang Islam, maka kita wajib beramal dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Seperti contoh, kita wajib membantu ibu bapa, membantu guru, membantu rakan-rakan dan membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Seterusnya, yang keempat, melatih diri untuk bersabar. Jadi sebagai seorang Islam, apabila diuji oleh Allah SWT dengan ujian, maka kita perlu bersabar. Seterusnya, kepentingan rukun Islam yang kelima, menyihatkan tubuh badan. Sebagai contoh, apabila kita melaksanakan solat, maka di situ kita telah melatih diri kita untuk melakukan senaman badan. Seterusnya, kepentingan rukun Islam yang keenam iaitu tanda bersyukur. Sebagai seorang Islam, apabila kita melaksanakan rukun-rukun Islam, itu menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Seterusnya, yang ketujuh, memupuk sikap suka membantu. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa membantu dan meringankan beban tugas sesama insan. Tidak kira sama ada mereka itu Muslim ataupun bukan Muslim. Dan yang ke-8 iaitu menghubungkan silaturahim. Apabila kita melaksanakan rukun Islam, maka salah satu kepentingannya kita dapat menghubungkan silaturahim. Bagaimana caranya? Salah satunya apabila kita mengeluarkan zakat, maka duit zakat yang kita keluarkan ataupun harta zakat yang kita keluarkan itu dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Jadi anak-anak sudah mengetahui apa dia kepentingan rukun Islam dalam kehidupan sebagai seorang Islam. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak semua telah pun mengetahui 5 rukun-rukun Islam. Sekarang sebagai seorang Islam ataupun Muslim yang taat, mari kita cuba lakukan ke-5 rukun Islam ini. Yang pertama, syahadah. Apa yang anak perlu lakukan? Anak-anak perlu melancarkan syahadah dan juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian anak-anak. Yang kedua, anak-anak cuba belajar untuk bersolat dengan sempurna. Jangan tinggalkan solat. Berapa kali kita solat sehari semalam? Betul, 5 kali. Cuba anak-anak berlatih untuk melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa. Cuba anak-anak melatih diri untuk belajar berpuasa. Dan seterusnya, zakat. Cuba selalu amalkan bersedekah. Dan yang kelima, haji. Tanamkan impian dan cita-cita untuk pergi haji. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara
menabung sejak dari kecil lagi. Dan sambil-sambil kita belajar tentang haji. Alhamdulillah, kita telah pun selesai mempelajari tentang rukun Islam. Sekarang tibalah masanya untuk kita membuat latihan. Anak-anak diminta untuk menyebut rukun Islam berdasarkan gambar yang diberi mengikut turutan yang betul. Latihan yang kedua, anak-anak diminta menyalin latihan ini di dalam buku tulis, kemudian tandakan betul pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Alhamdulillah, berakhir sudah kelas kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian anak-anak selepas ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kali. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk beramal dengan agama Islam. InsyaAllah bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام